dijaga oleh kementerian ketika ini? Berapakah tahap peningkatan allowance sara hidup yang terkini yang telah ditetapkan oleh kementerian kepada mereka bagi menyokong kehidupan di negara orang? Saya juga ingin mengetahui statistik rakyat Malaysia yang sedang menyambung di luar negara ketika ini dan berapa peratus dalam kalangan mereka ini menerima penajaan daripada kerajaan. Akhirnya, Tok Seri Yang Pertua, saya ingin memanjangkan isu kemasukan daripada China yang seringkali dibangkitkan kebelakangan ini. Kita mungkin tidak mempunyai masalah dengan dasar pelancongan bersempena program Tahun Baru Malaysia 2026 yang mensasarkan pelancong China sebagai antara tumpuan utama untuk datang melancong ke negara ini. Namun kita masih mempunyai permasalahan yang tidak diselesaikan secara tuntas. Rekod Jabatan Immigration dalam tahun 2018-2021 menunjukkan 1.2 juta warga Cina tidak mempunyai rekod keluar. Data ini juga kesinambungan daripada laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2018 yang turut mendedahkan lebih 100,000 pelancong dari negara China dan India tiada rekod keluar atau kira-kira 95% daripada jumlah pelancong yang hadir dari kedua-dua negara ini. Ini satu jumlah yang cukup besar. Kita perlu mencari permasalahan ini secara berobjektif, khususnya berkenaan program pengecualian visa e-entry dan visa semasa ketibaan VOA, di mana kelompongan yang masih tidak ditangani. Jika isu ini masih tiada jalan penyelesaian, bagaimana persediaan kita menghadapi gelombang pelancong yang lebih besar, khususnya daripada negara yang sebutkan tadi. Datuk Seri Yang Pertua, akhir sekali ya, saya memohon penjelasan daripada kementerian berhubung dengan peruntukan kepada ahli-ahli Dewan Negara. Sebanyak 300,000 kot, saya tak ingat. Adakah sudah dapat? Adakah dalam perancangan? Adakah sebahagian dapat, sebahagian tidak dapat? Atau bagaimana? Kerana dalam Dewan Negara ini tidak ada pembangkang. Semuanya ahli-ahli perpaduan belaka. Jadi, saya ingin persoalkan soal ini. Dalam bahasa Arab menyatakan, kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun tak apa. Qalilun minka yakfini walakin qalilun la yuqalu lahu qalil. Sikit-sikit pun cukuplah bagi kami, tapi bila dah bagi sikit, kami tidak kata kenapa bagi sikit pula. Itu makna daripada itu. Sekian, terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput YB Senator Datuk Dr. Azhar bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Di-Pertua Dewan, terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta membahas rang Undang-Undang Pembekalan 2024 di Dewan yang mulia ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya membaca bait-bait ini. Dalam menempuh badai, kita terus berjalan, bukan berhenti. Untuk terus berjalan, hanya ada dua pilihan yang harus kita bawa bersama, keyakinan dan cinta. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 393.8 bilion untuk direalisasikan kepada rakyat Malaysia bagi tahun 2024. Alhamdulillah, bajet yang terbesar adalah diperuntukkan kepada Kementerian KPM kita. Kalau tak salah saya, lebih kurang 58 bilion ringgit. Hanya semata-mata bagi menaikkan taraf pendidikan nasional kepada satu peringkat dunia. Dalam pada waktu itu, alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga melalui menteri telah pun melaksanakan satu projek serta-merta, iaitu BMW. Bersih, mewah dan wangi.
iaitu 8,314 kalau tak salah saya. Semua toilet dengan izin Yang di-Pertua dicantikkan di seluruh negara di sekolah-sekolah di bawah KPM. Alhamdulillah. Pandangan pertama, first impression dengan izin. Kalau kita pergi mana-mana pun, restoran, kita pergi ke rumah orang, kalau kita masuk rumah orang tu, tandasnya cantik. Jadi kita ada keyakinan bahawa makanan pun cantik, makanan pun bersih. Rumah itu juga akan jadi cantik dan ada keyakinan. Saya juga ingin menyarankan kepada KPM, bukanlah semata-mata tandas tersebut, tapi dicantikkan semua sekali dengan fizikal dalam sekolah, kursi-kursinya, meja-meja guru, bilik-bilik guru besar, sekolah dicat baru. Dan semua ini menambahkan keceriaan anak-anak kita, ibu dan bapa untuk menghantar anak ke sekolah kebangsaan. Malahan dengan keyakinan ini, kemungkinan orang Tionghoa, orang Tamil juga akan bersedia menghantar anak ke sekolah kebangsaan. Seperti mana disebut oleh Pendeta Zakbar, untuk merubah satu kaum itu menjadi kaum yang cemerlang, tidak ada pilihan yang lain. Bukan kerana ada duit berjuta-juta, bukan kerana ada duit berbilion-bilion. Yang boleh merubah satu kaum itu, satu bangsa itu ialah dengan menguasai ilmu. Dengan ilmu sajalah keluarga itu terangkat daripada garis kemiskinan. Dengan keluarga itu sajalah terkeluar daripada garis B40, M50. Apa tidaknya? Justifikasinya, kalau anak-anak kita terdidik dan mempunyai pekerjaan yang baik, ilmu yang hebat, profesional, dengan sendirinya anak-anak ini akan berjasa semula kepada keluarga. Akhirnya keluarga keluar daripada garis kemiskinan. Bermula daripada ikhra'. Ilmu, tuntutlah ilmu. Jadi, saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat PM kita yang telah memberi bajet sebesar itu kepada KPM. Nilai-nilai lain yang patut kita tekankan ialah nilai-nilai murni, nilai-nilai wisdom, nilai-nilai akhlak yang mulia yang disebut oleh juga Syed Najib Al-Atas. Bukan setakat fizikalnya, untuk merebut jawatan dan sebagainya, tetapi akhlak yang mulia harus diterapkan dalam sistem pendidikan kita agar pendidikan kita akan sampai kepada pendidikan yang kamil, insan yang fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, oleh kerana pendidikan ini sangat penting, didiklah anak-anak kita ini daripada awal bagaimana menghormati sesama insan. Menghormati sesama insan. Hari ini kalau kita lihat sikap kita sendiri, saya nak bawa sikit. Bagaimana kalau kita menjadi role model kepada anak-anak bangsa yang suatu hari nanti akan menjadi kepimpinan negara, seperti mana yang disebut oleh Saidina Ali Karamullah. Untuk melihat anak muda, untuk melihat 10, 20 tahun lagi, 30 tahun ke hadapan, lihat anak-anak kita hari ini. Lihat anak-anak muda kita hari ini. Kalau anak-anak muda kita tak dididik dengan akhlak yang mulia, ilmu yang hebat, mana mungkin mereka akan jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, akan jadi pemimpin yang baik. Jadi ilmu di bawah KPM ini antara cabangnya untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi anak-anak yang hebat, mempunyai ilmu, kehebatan ilmu yang tinggi, akhlak yang tinggi, budi bahasa yang tinggi, dan yakin kepada rukun negara yang tinggi. Jadi bajet 58.3 bilion yang diperuntukkan kepada KPM ini, saya sangat-sangat menasabah. Tan Sri Yang di-Pertua, saya genjak kepada segmen yang kedua ialah Kementerian Luar. Kementerian jelas sikit sebelum pergi topik yang kedua, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Apakah sebab di sekolah kebangsaan kita ini didapati banyak kurang, sangat kurang murid-murid dari kaum Cina? Bukankah sekolah adalah satu tempat di mana
perpaduan antara kaum boleh dieratkan. Itu je. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan ni sangat yang ditujukan kepada saya adalah sangat menarik. Perpaduan. Kita bercakap soal perpaduan bukan hari ini. Selepas Mei 69 tu kita cakap perpaduan. Golongan lama, golongan baru, golongan pertengahan. Kenapa kita masih terpisah oleh ras-ras tertentu? Yang pertama, Tan Sri pengurusi Dewan, adalah sebab kita bermain politik. Ayuh, sama ada kita daripada parti manapun, kita tak boleh lagi berpolitik secara kebencian. Kita bermain politik kebencian. Di depan satu bangsa A, kita cakap A. Di depan bangsa B, kita cakap B. Di depan bangsa C, kita cakap C. Jadi ini menyebabkan terbawa-bawa sifat kebencian ini kepada anak-anak dan melihat sekolah tempat perpaduan itu sebagai sekolah yang memecah belahkan. Kita memang kita sudah ada, mahkamah sudah buat keputusan, tidak ada sekolah, kekalkan sekolah Tamil, kekalkan sekolah kebangsaan Cina, kekalkan apa yang ada. Nah, perpaduan kita kena mula bukan besok, bukan semalam. Sekarang kita kena start kalau bercakap soal perpaduan. Semua pemimpin politik, hentikanlah politik kebencian kerana anda adalah role model yang dilihat oleh anak-anak bangsa. Anak orang Cina, anak orang Melayu, anak orang Iban, anak orang Kedazan, anak orang Malaysia. Saya ulangi sekali lagi, nanti dulu. Saya setuju, memang saya setuju. Tapi selanjutnya saya pun nak... Kalau kita nak menjadi pemimpin yang baik, sama ada kita daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum Iban, kaum India, apa yang wajib ada di muka kita? Wajah kita mesti wajah Malaysia. Wajah kita aja wajah Melayu. Wajah kita wajah Tionghoa. Wajah kita wajah India. Wajah kita wajah Iban. Kadang dan sebagainya, barulah kita jadikan pemimpin Malaysia yang hebat. Kita bukan di Malaysia telah termasuk dalam perlembagaan persekutuan. Jadi, perpaduan pulang balik kepada perlembagaan. Hormati perlembagaan negara. Hormati apa yang telah terkandung, yang telah dipersetujui oleh bapa tiga bangsa besar di Malaysia. Siapa itu? Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash. Daripada kaum Tionghoa, Tun Tan Siew Seng. Daripada kaum India, Tun Sambatan. Kita dah ikat together. Sebelum Mei 13 hidup kita baik. Selepas Mei 13 agak goncang sikit. Selepas Mei 69, kehidupan kita bertambah baik. Akhirnya selang tahun 80-an kita bermain political hat-trick. Ini menyebabkan perpaduan tak tercapai oleh pemimpin politik itu sendiri. Ayuh pemimpin politik, mari kita bersama, kerana di setiap bangsa dan agama di sana ada satu sifat, iaitu nilai-nilai universal. Apa nilai universal? Nilai universal kebersamaan, semua agama ajar yang baik. Nilai universal adalah love each other. Marilah kita berkasih sayang. Kasih pada sayang saya sayang kasih pada. Untuk agama you lah, untuk agama saya lah. We build together our nation dengan izin Tan Sri. Datuk Yang Pertua, YB, kalau boleh celah juga sikit. Sebelum tu YB punya ucapan ni memang termasuk dalam teks ke tidak? Tak masuk, jawab dia aja. Dia hak lain. Dah habis. Saya tidak nak musuh jawab soalan, tapi saya nak... Bagi saya teruskan, saya nak cakap tentang Kementerian Luar pula. Ni sebab ini pendidikan yang berhormat. Masa dah... Tak apa, saya benarkan satu lagi soalan. Okey. Kalau Tan Sri Speaker benarkan... YB menjawab. Kalau Tan Sri... Tadi kira masa kecederaan. Kalau Datuk Sri Speaker benarkan, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk. Dan tajuk ini sangat menarik Yang Berhormat Datuk. Saya cuma nak sebut, takut terlupa Temenggung juga anak baring di Sarawak. Takut terlupa
Tun Mustafa, dulu Tun Puan Stephen di Sabah dirakamkan juga sekali. Tapi yang saya nak sebut di sini, Yang Berhormat Datuk, boleh tak kalau saya mencadangkan dalam melengkapkan ucapan Datuk, andainya dengan isu sekolah vernacular yang banyak dibahaskan, tidakkah wajar untuk kita masukkan subjek bahasa Melayu, subjek bahasa Cina, subjek bahasa Melayu wajib, subjek bahasa Cina, subjek bahasa India, subjek bahasa Kadazan, subjek bahasa utama ini dijadikan sebagai satu bahasa kita panggil apa di sekolah, bukan alternatif, elektif, supaya dengan itu bahasa antara jadi penyambung besar dalam keseluruhan pendekatan kita sehingga hilang rasa prejudis di antara satu sama lain. Cukup, kawan. Terima kasih. Dah, terima kasih dengan cukup sama. Terima kasih. Benar, sejarah begitulah. Tapi pembentukan Malaysia ni Persekutuan Tanah Melayu dahulu diikuti dengan Sabah dan Sarawak. Temenggung juga, Iban, Kadazan, semua Murud, Tun Mustafa ini semua rakyat Malaysia yang diakui dalam MA 13 dan Perlembagaan Persekutuan. MA 63 dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang kita nak bahaskan lagi? Cuma laksana atau belum? Sekarang bagi penjelasan daripada Yang Berhormat Kesehbadas Tan Sri, mudah ya. Perpaduan kena mula daripada kita, bukan daripada anak-anak kita, daripada kita. Kita yang punya role model. Hentikan, saya ulang lagi, politik yang membenci di antara satu sama lain, membenci agama lain, membenci bangsa lain di Malaysia ini. Insya-Allah Malaysia akan berada di contoh negara yang baik. Boleh tanya lagi satu, last one. Aduh. YB. Ucapan yang ini terkeluar dari tajuk Aruri Pembekalan kita. Mungkin boleh sambung balik pada sesi akan datang. Baik. Membahas ucapan apa ni yang di Tuan Agong. Sambung balik bulan depan. Tahun depan. Saya nak menyentuh tentang Kementerian Luar yang dikira sangat penting dalam dewasa ini. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Yang Berhormat Menteri Luar kita hari ini memainkan peranan aktif diplomasi. Apa maksud diplomasi? Diplomasi mengikut kata Bung Hatta, seorang tokoh diplomasi yang hebat di Nusantara. Diplomasi terangkum pada 3 perkara. Pertama, diplomasi mesti asas cinta kepada negeri, cinta kepada kebenaran, cinta kepada kemanusiaan. Diplomasi. Akhirnya 17 Agustus 45 NKRI merdeka. 1949 Belanda cuba masuk semula, tetapi dengan kehebatan Bung Hatta menjadi ketua Konfederasi Meja Bulat di The Hague, akhirnya dengan diplomasi yang hebat Belanda memberi kedaulatan penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya nak kaitkan dengan diplomasi yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ali, jangan lupa. Umpamanya, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bagaimana beliau mengendalikan di meja bundar di British bersama dengan King, akhirnya King dengan mudah memberi kemerdekaan kepada negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah seorang perunding yang baik bagi negara Malaysia kita ini. Yang kedua, jangan kita lupa negosiasi yang terbaik bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jangan lupa bagaimana beliau mendamaikan bangsa Moro. Bangsa Moro di Filipina adalah hasil usaha yang berbahagia Datuk Seri Najib, bekas Perdana Menteri Malaysia.
Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, negosiasi yang terhebat di Asia adalah Sultan Syahir. Sultan Syahir ialah Perdana Menteri Orde Lama zaman Soekarno. Ketika mana India menghadapi krisis beras, kelaparan, akhirnya dengan kebijaksanaan Sultan Syahir mempengaruhi PBB, akhirnya selesai masalah beras dan India memberi sokongan padu kepada NKRI untuk mendapat kedaulatan penuh daripada Belanda. Mauduknya, tuan-tuan, inilah kehebatan diplomasi. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dihina dalam negara, diperlekehkan atas usaha ikhtiarnya. Yang mana baik, kita kena kata baik. Yang mana tak baik, kita betul secara yang bijaksana. Seorang di negara yang kecil seperti Malaysia, kita ada Yang Berhormat Foreign Minister, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Kita ada Yang Amat Perdana Menteri hari ini aktif diplomasi, bercakap di PBB, tuan-tuan dan puan-puan. Bercakap di pentas antarabangsa, bukan cakap dalam kandang sendiri. Bukan jadi hero kampung. Yang Amat Berhormat PMX, Yang Berhormat Foreign Minister bercakap di pentas dunia. Memberitahu bukan atas, kalau tak suka atas agama, okeylah. Tetapi kita bercakap atas sifat kemanusiaan. Membunuh bayi, merogol, membunuh, menghancurkan hospital. Ini nilai-nilai sejagat. Ini nilai-nilai kemanusiaan yang semua manusia patut memberi sokongan padu, khususnya semua ahli-ahli parlimen di Malaysia ini, termasuk Dewan Senat ini, mesti menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada isu ini yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Apa salah? Kenapa kita harus pelecehkan seorang Perdana Menteri yang dikecil, bukan menjadi abang besar seperti Bung Karno, tapi bisa bersuara depan Presiden Amerika Joe Biden untuk mengatakan Malaysia tidak bersetuju apa yang dilakukan oleh rejim Zionis kepada Gaza. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana kita nak hebatkan kementerian luar ini menjadi kementerian yang penting untuk FDI, foreign investor, foreign direct investment, FDI, menunjukkan hubungan yang baik bilateral kita dengan negara luar. Saya memohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tambah sikit bajet kepada kementerian luar daripada 1 bilion, tambahlah kepada 2 bilion agar pejabat-pejabat kedutaan kita yang sekarang ini banyak nak dibuka. Satu. Yang kedua, Tan Sri Yang di-Pertua, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya baru maklum, rupa-rupanya allowance gaji pegawai dalam negeri kita ini berbanding dengan di abroad, di luar negara, lebih mahal allowance di dalam negara kita. Mohon mencelah pada kawan. Silakan. 1 bilion yang YB minta tu boleh dapat bagi tahu pada Kementerian Luar supaya bawa kita orang senator juga bersamalah. Pasal apa? Negara lain bila Perdana Menteri ataupun Presiden pergi, dia ada ikut satu rombongan senator ke ahli parlimen. Tapi di sini muka sama je selalu ikut. So minta boleh dengan penambahan 1 bilion tu kita dapat exposure dengan izin yang dibetul Datuk Seri. Kalau gitu saya pun setuju. Termasuk Datuk Seri Speaker pun. Datuk Seri Setuju. Datuk Seri Speaker, ada benar juga yang disebut oleh UIBS Senator tadi. Saya tak mau sentuh bab itu lagi. Saya nak masih memfokuskan lagi kepada bajet yang diperlukan oleh Kementerian Luar.
Tan Sri Pertua, kenderaan umpamanya masih lagi buruk. Kenderaan usang, yang umat senator semua. Pejabat yang usang, staf-staf yang bukan usang, staf-staf yang mempunyai kadar allowance yang lebih rendah daripada gaji-gaji pegawai-pegawai kita di Semenanjung. Ini Wisma Putra, tuan-tuan, yang di Pertua, Tan Sri yang di Pertua. Kerana kalau kita Filipin umpamanya, kalau kita pergi rumah ambassador itu negara kita. Kalau kita pergi ke Indonesia umpamanya, kalau kita pergi di embassy itu adalah pejabat rumah kita. Malaysia itu tak boleh disentuh orang lain kerana dalam kawasan itu adalah kawasan larangan. Jadi, untuk melihat negara kecil Malaysia, walaupun kecil suara terdengar seluruh antero dunia ini, saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, naikkanlah bajet, belikanlah peruntukan kereta-kereta yang baru, pejabat-pejabat yang baru, allowance kepada semua staf-staf kita di luar negara sesuai dengan keadaan mereka di luar negara agar mereka lebih motivasi untuk memajukan negara Malaysia dan menunjukkan Malaysia berada di persada dunia. Kementerian Pertahanan dalam geopolitik. Dalam geopolitik yang tidak menentu kini, rentas sempadan. AI orang sebut hari ini, artificial intelligence. Sebenarnya skema lama dah buat. Skema macam YB sebut tadi, Tan Sri, lama dah. AI dia boleh cekap menipu kita, ubah wajah. Saya bercakap macam hari ini, dia boleh buat muka orang lain. Ini semua dah berlaku. Bukan hari ini. Dah lama dah berlaku peristiwa tipu menipu AI ini, dah lama dah. Tetapi kita bercakap, baru sekarang kita bercakap soal STEM. Pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Sekarang mau kita bicara soal itu, okey, masih belum terlambat. Tetapi dalam banyak orang bicara, Tan Sri Pengerusi, untuk stabiliti sesebuah negara, 3 prinsip segmen yang perlu kita ada. Apa dia, tuan-tuan? Apa dia yang dipertuan? 1, ekonomi. Yang kedua, politik harmoni, berkasih sayang, love each others. Kita jangan main politik 3R. Yang satu lagi ialah ketenteraan. Kalau kita kuat, Tan Sri Pengerusi, siapa berani usik kita? Contoh, North Korea. Siapa berani usik dia? Dia gempak sikit, dia dah negeri dia dah goyang. Oleh kerana itu, saya menyarankan kepada kerajaan dalam bajet yang akan datang, tambah peruntukan kepada Kementerian Pertahanan agar aset-aset udara, laut, darat diperbaharui. Drone diperbaharui. Alat yang canggih. Tan Sri yang betul bercakap sekarang, orang lain boleh tembak dari jauh kerana mereka mempunyai alat yang cukup cantik dalam pejabat mereka saja. Tetapi kita, defense kita adalah secara yang konvensional. Bukan kita niat nak berperang dengan siapa-siapa, Tan Sri Pengerusi. Tidak ada niat. Tidak ada niat kita nak bersaing dengan negara-negara jiran. Tidak ada niat. Tetapi untuk penghormatan kepada ekonomi, kekuatan kepada stabiliti politik, dan akhirnya kekuatan pertahanan itu adalah nombor 1 yang perlu diambil kira dalam bajet yang disebutkan oleh PMX kita. Jadi saya memberi cadangan supaya alat-alat kita, kapal terbang kita di-upgradekan, kapal laut kita di-upgradekan supaya standard kita, kalau tak sama pun dengan negara yang di Asia Tenggara, kita lebih hebat daripada negara Asia Pasifik. Walaupun askar kita kecil, tapi semangat juang kita sampai ke Gaza. Inilah Malaysia yang perlu ada kepada kepimpinan hari ini, Tan Sri Pengerusi
Saya nak habis dah. Ada lagi sikit. Ada masa kecederaan tak apa. Ada. Masa tanya 10 minit, saya tengok dia duduk tanya tadi kan. Kesavadah saja sebenarnya. Tan Sri, soal Datuk Sri Timbalan, soal subsidi. Subsidi ni, kalau kita nak bercakap soal akademik panjang. Jadi saya bagi secara yang faham aja. Subsidi berada semua kementerian. Tapi kita tengok 68 bilion itu seketui. Tetapi dekat KKM ada. KKM ada, Kementerian Pertanian, semua ada subsidi. Okey, saya nak pergi kepada benda yang mudah. Kalau boleh TV1 mengadakan infografik yang mudah kepada rakyat faham. Yang Malaysia ini adalah negara subsidi yang ketiga di dunia. Bukan ketiga, yang nombor 3 di dunia yang memberi subsidi kepada rakyatnya. Nombor 3. 68 bilion akan naik 88 bilion, akan naik 100 bilion. Subsidi kepada rakyat kita. Very simple. Contoh, kalau kita pergi klinik, timbalan speaker, cabut gigi atau cuci gigi, di klinik biasa, cuci gigi RM1. RM1. Kerajaan. Subsidi. RM1. Satu doktor boleh cuci 12 orang. RM1 saja. RM12 kerajaan kutip. Cabut gigi, RM5. 12 orang baru RM60. Maksudnya kadang-kadang ayat tak sedap. Tapi kalau pergi ke dentist, cuci gigi 80. Cabut gigi, tengok pada keadaan. Kalau gigi teruk, boleh 300, 400, 500, 1000 pun ada. Jadi, itu subsidi itu. Banyak subsidi minyak amat dahsyat di Indonesia. RON 96, RM14,696 bersama dengan RM4.45. Di negara kita terikat dengan RM2.09 RON 1 liter. Banyak lagi. Saya mencadangkan kepada Kementerian Perangan, TV1, TV nasional, masukkan infografik mudah kepada rakyat. Cerita kepada rakyat, ini yang kerajaan kita memberi terus-menerus subsidi kepada rakyat. Sampai bila bangsa ini harus menerima subsidi seperti itu kalau kita tidak ada ilmu untuk menguruskan semua ini? Ianya kembali balik kepada ilmu tadi. Datuk Seri Timbalan, kata hati sampai ke hati. Profesor Hamka kata. Kata hati sampai ke hati. Yakni kata saya ni terus terang, yakni sampai ke hati yang berhormat semua. Tetapi kalau kata daripada perut, yakni sampai ke bakul sampah sahaja. Jadi, marilah kita berkata daripada hati, yakni kita berkata daripada roh, maka sampai ke roh. Kalau kita berkata daripada perut, yakni sampai kepada bakul sampah sahaja. Yang amat berhormat, 2003, Guru Kamer, Guru Takmer, Guru Kafa, Guru Mubalik sudah diberhentikan, tidak ada bantuan daripada kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bantuan. Ini realiti yang saya kena sebut. Kebaikan hak saya kena bagi tahu. 2003, Yang Amat Berhormat pada ketika itu dah berhentikan dah Datuk Seri. Bantuan sama ada berkapita, bantuan one off kepada guru kafa, guru takmer, guru macam-macam guru lah. Tetapi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun PMX kita ni dihina sebegitu rupa, tetapi PMX inilah yang telah menyambung semula bantuan kepada semua guru-guru di Malaysia ini sebanyak RM700. Terima kasih. Gaji pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan yang tak pernah disemak semula 14 tahun. Tak disemak semula. Tetapi alhamdulillah, gaji progresif sedang disemak. Mudah-mudahan tahun hadapan kaki tangan kerajaan, sama ada PTD ke apa ke,
kenaikan gaji di bawah kerajaan Madani ini. Terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat PMX kerana telah memberikan RM1,000 kepada semua macam-macam kita lah. Saya pun dapat, saya bekas pension, dapat juga. Terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan Madani ini. Dalam kesempitan, di sana ada suatu kesenangan dan kebahagiaan. Jadi Tan Sri Timbalan, Datuk Seri Timbalan, kata hati ini ialah kata daripada orang kampung yang saya bawa ini demi harakat bangsa kita. Harakat kemuliaan ini hanya bukan kepada orang Melayu saja. Harakat kemuliaan ini kepada semua bangsa yang termaktub dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Air yang kita cintai ini. Ayuh semua senator, kita hentikanlah budaya seperti di sana. Marilah kita budayakan seperti di sini. Budaya profesional, budaya intelektual. Kita bincang dalam keadaan yang intelektual, profesional. Buat apa kita berantakan? Dalam parlimen yang mulia ini, kita bukan berantakan ada kasus-kasus peribadi. Kita berantakan dalam Dewan yang mulia ini, berantakannya kepentingan nasional, kepentingan nation, kepentingan rakyat, kepentingan agama masing-masing, kepentingan negara. Mau kita masuk dalam Dewan yang mulia ini, kita bicara soal parti, soal picisan parti-parti kita, kebencian sesama kita yang kita lihat hari-hari berlaku di sana. Saya tak tahu di sana. Yang apakah ini menjadi role model kepada bangsa Malaysia? Apakah ia menjadi role model pertengkaran, maki hamun, herdik mengherdik? Apakah ini ajaran sebagai daripada agama? Ajaran agama mana? Islam? Buddha? Hindu? Tidak, Kristian tidak mengajar seperti itu. Semua agama mengajar nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik. Ayuh semua ahli senator, kita mesti menjadi Senate Upper House yang taraf dunia, berbincang untuk kepentingan nasional, kepentingan negara yang tercinta ini. Datuk Seri Timbalan, mohon menyokong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB, satu perbahasan yang amat menarik. Kalau tadi saya nak benarkan pencelahan, lagi lama YB akan berbahas. Jadi pembahas kita yang terakhir pada pagi ini adalah Datuk Nuraini Idris sampai pukul 1. Boleh ya, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang perbekalan atau belanjawan 2024 Kerajaan Madani. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyediakan bahan berkaitan belanjawan 2024 yang amat penting untuk negara kita terus mendepani pelbagai cabaran, terutamanya dalam aspek ekonomi dan pengagihan peruntukan yang adil dan sama rata dalam menjayakan program berimpak tinggi dan memberi kesan secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di negara ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan yang berterusan dan perhatian daripada kerajaan kerana melalui belanjawan 2024 ini, sejumlah RM6.6 bilion peruntukan telah diberikan khusus kepada negeri Sabah bagi memberi kesinambungan pembangunan, terutamanya melibatkan isu perkara asas seperti kemudahan bekalan air, elektrik, jalan berlubang termasuk kemudahan yang amat daif di kawasan sekolah luar bandar selain pembinaan lebuh raya Ben Borneo. Di kesempatan ini juga saya ingin menyuarakan beberapa isu dan perkara yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Pertama sekali ialah berkaitan dengan isu pendidikan atau lebih khusus lagi berkaitan dengan autonomi pendidikan khususnya kepada Sabah.
Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, penurunan sebahagian kuasa bagi bidang pendidikan kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak antara perkara yang dibincangkan menerusi Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963. Namun yang demikian, penurunan kuasa ini adalah dalam skop pentadbiran dan pengurusan ke arah yang lebih berfokus untuk Sabah dan Sarawak. Berikutan pemansuhan UPSR yang merupakan peperiksaan penilaian murid tahun 6 bermula tahun 2021. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan SPPK atau Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan yang mengurangkan penekanan kepada peperiksaan dan pentaksiran secara berpusat dengan memberi fokus kepada sistem pentaksiran dan penilaian potensi murid. Namun bagaimanakah penilaian murid dari darjah 6 yang akan beralih ke tingkatan 1 akan dibuat untuk menentukan aliran yang akan diambil oleh murid ini. Oleh itu ada cadangan daripada Sabah dan Sarawak juga, saya dengar, agar kedua-dua negeri ini diberikan autonomi untuk mengadakan sistem taksiran untuk darjah 6. Sistem taksiran yang tidak akan bertentangan dengan polisi pendidikan negara, tetapi ia lebih sebagai memberi nilai tambah atau melengkapi sistem penilaian yang ada sekarang. Ianya akan memberi faedah kerana sistem taksiran darjah 6 boleh digunakan untuk menentukan aliran kemasukan murid sama ada ke aliran akademik biasa seperti sains, agama, teknik dan vocational dan juga penentuan ke sekolah berasrama penuh seperti sekolah MRSM dan sebagainya. Kami amat mengalu-alukan peruntukan tambahan yang diumumkan oleh kerajaan untuk menaik taraf dan pembaikan sekolah-sekolah daif di Sabah. Harapan kami peruntukan untuk sekolah daif ini juga meliputi kos pembinaan atau kos pembaikan rumah-rumah guru, terutama untuk sekolah-sekolah di pedalaman, agar tidak ada lagi cerita seperti guru besar Sekolah Kebangsaan Ulu Ansuan di daerah Telupit Sabah, Encik George Odol, yang terpaksa tinggal di sebuah bilik stor sekolah seluas 2.74 meter lebar dan 4.87 meter panjang sejak dipindahkan ke sekolah tersebut lebih 3 tahun lalu pada Jun 2020 kerana sekolah itu dibina tanpa ada kemudahan rumah guru walaupun berada jauh di pedalaman. Lebih malang, guru besar ini juga terpaksa berkongsi dapur dan bilik mandi untuk kelas prasekolah selama 3 tahun beliau berkhidmat di sekolah tersebut. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan penjelasan lanjut daripada Kementerian Pendidikan sehingga kini. Berapakah angka terkini penempatan guru anak Sabah yang telah dilantik bertugas di negeri Sabah dan berapakah pula kekosongan yang masih perlu diisi bagi memastikan usai pembukaan sesi persekolahan yang baru Mac 2024 nanti tidak ada lagi isu kekurangan guru terutamanya di sekolah di kawasan pedalaman Sabah. Beralih kepada isu kesihatan, secara spesifiknya berkaitan skim perubatan madani yang telah dilancarkan pada Belanjawan 2023 dan diteruskan dalam Belanjawan 2024 ini. Menerusi skim ini, penerima sumbangan tunai rahmah serta tanggungan boleh mendapatkan rawatan secara percuma di klinik-klinik swasta yang terlibat, merangkumi kes-kes kesihatan primer akut seperti demam, selsema, sakit kepala, luka, terselio dan sakit ringan yang lain. Difahamkan skim ini telah memanfaatkan lebih 100,000 orang pesakit di seluruh negara dengan kos rawatan yang ditanggung maksimum sebanyak RM250 bagi isi rumah berkeluarga. Namun demikian, saya berpandangan skim ini perlulah ditambah baik daripada semasa ke semasa mengikut keperluan khas pesakit. Mengambil contoh pesakit yang memerlukan rawatan yang kerap di hospital kerajaan bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku di klinik kesihatan dan hospital. Pesakit boleh mendapat rawatan susulan di klinik swasta yang mengambil bahagian dalam skim ini. Saya juga ingin mencadangkan agar had jumlah peruntukan atau limit skim perubatan madani ini dipertingkatkan berdasarkan keperluan. Malahan tidak keterlaluan jika dikatakan jumlah RM250 bagi isi rumah ini agak rendah. Bagi warga emas hanya diperuntukkan sebanyak RM125 dan RM75 kepada bujang
berstatus OKU. Saya juga berharap agar skim perubatan madani ini turut diperluaskan rawatan, termasuklah contohnya imunisasi rutin, rawatan pergigian, rawatan mata dan perkhidmatan saringan kesihatan secara tahunan. Malahan, perkhidmatan kesihatan juga boleh dibuat secara mobil bergerak di kawasan pedalaman seperti yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Bahkan, apakah perancangan kementerian dalam menambah baik skim ini pada masa hadapan agar ianya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat tanpa mengira lokasi di bandar maupun di luar bandar. Cadangan dari saya juga agar kerajaan menambah atau meluaskan perkhidmatan ini ke daerah-daerah selain daripada 21 daerah yang sudah dikenal pasti, terutama ke daerah-daerah luar bandar di Sabah, kerana ramai terutama golongan B40 yang memerlukan rawatan sebegini. Beralih kepada isu berkaitan Kementerian Pengangkutan yang mengaitkan syarikat penerbangan My Airline yang baru-baru ini telah mengumumkan penggantungan operasi mulai 12 Oktober 2023, tidak sampai setahun ianya beroperasi. Hal ini telah menjejaskan sebanyak 125,000 orang penumpang. Tindakan My Airline ini adalah langkah sangat tidak bertanggungjawab oleh syarikat ini yang telah mengakibatkan kerugian kira-kira RM20 juta yang ditanggung oleh penumpang. Hal ini semestinya membebankan penumpang dan memberi kesan dan imej buruk kepada industri penerbangan negara kita. Kerana semestinya ada juga pelancong dari luar negara yang menggunakan khidmat My Airline ini. Difahamkan, Kementerian melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAFCOM, telah menubuhkan satu pasukan petugas khas dalam perkara ini dan berhubung dengan pihak bank negara supaya mencari kaedah bagaimana dapat dipastikan semua penumpang yang terjejas ini mendapat bayaran balik. Saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut Kementerian Pengangkutan, apakah dapatan terkini MAFCOM melalui pasukan petugas ini dan apakah tindakan yang telah diambil, bahkan setelah melalui episod hitam yang memberikan imej buruk kepada negara ini. Apakah langkah bagi mengetatkan lagi kelulusan untuk permohonan lesen perkhidmatan udara, Air Service License, untuk operasi syarikat penerbangan tambah murah ini? Adakah kerajaan bercadang mengenakan syarat ketat agar mana-mana syarikat penerbangan yang ingin beroperasi diwajibkan mengadakan jaminan bank atau deposit lesen, licensing deposit dalam satu jumlah yang bersesuaian untuk menjamin pelaksanaan perkhidmatan penerbangan yang efisien, yang mana deposit jaminan ini boleh dicairkan sekiranya berlaku pelanggaran perkhidmatan seperti dalam kes ini agar tidak merugikan pelanggan. Saya juga ingin mengambil kesempatan menyuarakan isu-isu berkaitan keuangan. Yang pertamanya berkaitan subsidi diesel, terutamanya untuk pengguna jalan raya di Sabah dan Sarawak. Terima kasih di atas keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah mengumumkan penyasaran semula subsidi diesel secara berfasa yang hanya akan dilaksanakan di Semenanjung dan tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Sudah tentu kami amat menghargai pengumuman ini. Umum sedia maklum, kenderaan pacuan 4 roda merupakan kenderaan yang biasa digunakan oleh rakyat Sabah, terutamanya di kawasan luar bandar yang akses jalan rayanya masih belum sempurna. Menerusi Belanjawan 2024, diumumkan bahawa pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menguruskan perbelanjaan secara lebih cekap dan berhemah serta memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Namun pada masa yang sama, umum mengetahui di Sabah ini ramai juga warga asing, sama ada yang ada dokumen maupun yang tidak ada dokumen atau yang dipanggil pendatang tanpa izin. Oleh itu, bagaimanakah kaedah pemantauan oleh pihak penguatkuasa untuk memastikan agihan subsidi diesel ini tidak lari daripada sasarannya, kerana mungkin ia turut dinikmati oleh warga asing ini? Apakah mekanisme yang digunakan agar agihan subsidi ini sampai kepada golongan sasar dan tidak disalahgunakan pada masa hadapan? Mohon penjelasan. Sudah tentu golongan wanita terutamanya suri rumah turut mengalu-alukan di atas peruntukan RM50 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR
bagi memanfaatkan lebih 400,000 suri rumah wanita yang berdaftar di bawah IKASI. Namun pada masa yang sama saya merasakan Kementerian Sumber Manusia perlu mempertingkatkan lagi usaha promosi, makluman, info penerangan termasuk mengadakan program jelajah untuk menyampaikan maklumat tentang faedah skim ini kepada suri rumah terutama yang berada di luar bandar kerana masih ramai suri rumah di luar sana yang tidak mengetahui dan belum mencarum skim ini. Seperti apa yang telah disuarakan oleh rakan-rakan senator saya yang lain bahawa kerajaan menyediakan pelbagai skim yang berfaedah dan bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya skim SK-SSR ini dan juga seperti dana komuniti madani, dana inisiatif maksimum sebanyak RM100,000 yang boleh meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Malangnya ramai lagi di luar sana yang masih tidak mengetahui mengenai skim-skim dan usaha kerajaan ini kerana mungkin kurang informasi dan kurang promosi oleh pihak kementerian. Berbalik kepada SK-SSR ini, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Sumber Manusia. Berapakah jumlah suri rumah di Sabah yang telah mencarum skim SK-SSR ini dan apakah langkah-langkah kementerian untuk menarik lebih ramai suri rumah untuk mencarum skim ini? Selain itu, apakah usaha Kementerian Sumber Manusia dalam menangani dan memantau agensi-agensi pekerjaan swasta yang mengiklankan tawaran peluang pekerjaan palsu yang sebenarnya tidak wujud seperti pekerjaan di luar negara seperti Thailand dengan tawaran gaji lumayan diiklankan di media sosial sehingga ramai rakyat Malaysia yang terpedaya seperti kisah seorang mangsa bukan nama sebenar bernama Chico, seorang rakyat Sabah dari Kota Belud. Dia ini terpedaya dengan tawaran gaji lumayan ringgit Malaysia 5,200 atau 40,000 baht sebulan sebagai pegawai khidmat pelanggan di Bangkok, Thailand. Bila dia sampai di Bangkok, dia akhirnya dijual kepada satu sindiket di Myanmar. Di Myanmar dia dipaksa menjadi scammer dan dikurung dalam sebuah bangunan Miyawadi. Dia bersama 20 orang rakyat Malaysia yang lain yang menjadi mangsa dikurung, didenda seperti dikenakan renjatan elektrik, dipukul dan dikurung dalam bilik hitam sekiranya mereka tidak mencapai sasaran scamming mereka. Mereka juga dipaksa bekerja tanpa gaji. Nasib baik mangsa dapat melepaskan diri dan diselamatkan dengan bantuan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO dan dapat balik ke Malaysia dan Sabah dengan selamat. Jadi mohon agar Kementerian Sumber Manusia dapat memperketatkan pengeluaran lesen kepada agensi pekerjaan swasta dan memastikan agensi pekerjaan swasta yang mengiklankan tawaran pekerjaan palsu ini seperti dalam kes ini disenarai hitamkan dan diambil tindakan undang-undang agar tidak ada lagi yang menjadi mangsa. Saya juga mengalu-alukan usaha kerajaan memperketatkan langkah kawalan penyeludupan rokok seludup dan memperluaskan juga kepada produk minuman keras bermula 1 Januari 2024 seperti yang diumumkan dalam bajet 2024. Aktiviti penyeludupan perlu diperangi habis-habisan kerana ianya bukan sahaja merugikan hasil negara tetapi juga mendatangkan ancaman keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Di Sabah, rokok seludup dari negara jiran bukan sahaja dibawa masuk melalui jalan darat tapi juga melalui jalan laut dan dalam tahun ini sahaja pihak berkuasa berdepan dengan 591 kes dengan 573 rampasan dan 17 tangkapan. Memandangkan harga rokok sah adalah 4 hingga 5 kali ganda tinggi berbanding rokok seludup. Ini tentu mendorong kepada perdagangan pasar gelap dan perokok beralih kepada rokok seludup yang lebih murah. Sudah tentu diharapkan kerajaan dapat mengkaji semula duty, excise dan dasar percukaian dalam isu rokok ini. Pihak berkuasa yang terlibat, sama ada PDRM maupun Jabatan Kastam, dapat mengandalkan usaha membentras aktiviti penyeludupan dan mengukuhkan sempadan negara untuk menangani isu penyeludupan ini yang merugikan ekonomi negara serta secara menyeluruh dan tuntas. Saya juga ingin menyentuh isu berkaitan percukaian. Pertamanya berkaitan insentif percukaian yang diumumkan akan diberikan kepada wanita yang ingin kembali bekerja. Dilanjutkan sehingga 2027 dalam usaha meningkatkan
penyertaan 60% wanita dalam tenaga buruh. Semestinya ini merupakan berita yang gembira, terutamanya kepada wanita yang berhenti sementara untuk memberi tumpuan menjaga anak yang baru ingin membesar. Soalan saya ialah, berapakah jumlah total pemberian insentif cukai ini dan adakah ianya akan berkadar sama sehingga 2027 dan akan dikaji berdasarkan keperluan semasa daripada 2024 hinggalah ke 2027. Saya pasti ramai wanita yang menantikan insentif ini dan akan memberi impak kepada tenaga buruh wanita kelak. Jika tadi berita mengenai gembira dikabarkan kepada golongan wanita, namun perkabaran kenaikan cukai perkhidmatan dari 6% kepada 8% mengundang pelbagai reaksi negatif rakyat meskipun tidak melibatkan perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta industri telekomunikasi. Semestinya kesan domino akibat kenaikan 8% ini akan mempengaruhi semua industri secara tidak langsung dan akan ada peniaga yang akan mengambil kesempatan berkaitan kenaikan ini. Di sini saya ingin mendapatkan penjelasan apakah langkah intervensi yang diambil oleh kementerian bagi memastikan tidak berlaku kenaikan kos yang signifikan terutamanya kepada industri yang tidak berkaitan. Selain pengumuman kenaikan cukai perkhidmatan, kerajaan juga bercadang untuk menggubal perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi yang sebelum ini dikenali sebagai cukai barang mewah yang akan dilaksanakan mulai 1 Mei 2024 pada kadar 5% hingga 10%. Difahamkan ianya terpakai kepada barangan mewah seperti barangan kemas dan jam tangan, namun ianya tidak akan dikenakan kepada pelancong. Dalam hal ini, mohon agar maklumat lanjut berkaitan mekanisme pelaksanaan cukai ini. Jenis barangan yang dikenakan cukai serta kadar yang akan dikenakan kelak. Apakah jenis barangan kemas yang dikategorikan barang mewah? Umum mengetahui bahawa masyarakat Malaysia ni, contohnya masyarakat Melayu, akan membeli barang kemas masa perayaan seperti majlis perkahwinan, majlis pertunangan dan semasa perayaan hari raya. Begitu juga kaum India yang membeli barangan kemas masa perayaan Thaipusam, Deepavali, orang Cina dengan perayaan Tahun Baru Cinanya. Jadi ini menunjukkan bahawa barangan kemas ini lebih berfungsi sebagai barang keperluan untuk sesuatu majlis penting dalam kehidupan masyarakat kita, bukannya untuk tujuan bermewah-mewah. Jadi dikuatiri mengenakan cukai ke atas barang kemas ini akan membuatkan kuasa membeli menurun yang akan mengakibatkan kesan domino ke atas ekonomi negara. Kita faham kerajaan perlukan pendapatan tambahan untuk menampung perbelanjaan negara. Oleh itu, saya mencadangkan agar sebelum cukai barang mewah ini boleh dikenakan ke atas pembelian barangan kemas, satu had pembelian tahunan barang kemas ditetapkan pada kadar maksimum yang dirasakan sesuai oleh kerajaan. Industri minyak sawit adalah asas kepada ekonomi Malaysia yang menyumbang hampir RM138 bilion kepada nilai ekspor negara kita pada tahun 2022 dan kelapa sawit merupakan antara tanaman komoditi terpenting di Malaysia. Untuk tempoh Januari hingga Oktober 2023, ekspor minyak sawit bernilai RM51.4 bilion. Namun industri sawit kita masih lagi berdepan pelbagai cabaran seperti persepsi, tanggapan negatif daripada masyarakat antarabangsa terutamanya EU, European Union, di samping menghadapi kekurangan tenaga buruh dalam ladang kelapa sawit. Termasuklah isu peningkatan harga baja dan racun disebabkan barangan ini diimport dari luar negara. Dahulu di Sabah harga baja 50 kg dalam RM110, kini sudah meningkat RM220. Manakala racun rumpai jenis biasa segelen 4 liter, sekarang sudah naik RM120 berbanding cuma sebelum ini RM55. Yang paling terkesan adalah para pekebun kecil. Mereka tidak mempunyai pilihan selain membeli baja dan racun kimia berkenaan. Kerana tanpa penggunaan bahan ini, grade kelapa sawit akan terjejas. Pihak empunya ladang yang besar mungkin kurang merasakan kerana kos berkenaan dapat ditampung melalui saiz pengeluaran kelapa sawit yang besar. Oleh itu mohon pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi mengkaji mekanisme yang boleh membantu
terutama nasib pekebun-pekebun kecil dalam sektor sawit ini agar punca pendapatan mereka tidak terjejas. Saya juga ingin merujuk kepada penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual di bawah Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang saya difahamkan melalui jawapan menteri baru-baru ini bahawa buat permulaan tribunal ini akan diwujudkan di Kuala Lumpur. Saya ingin mengulangi pendirian saya bahawa kalau boleh Tribunal Anti Gangguan Seksual ini juga ditubuhkan di negeri Sabah dan Sarawak sesuai dengan tujuan asas penubuhan tribunal ini yang akan menjadi platform alternatif bagi menambah baik sistem perundangan dan pengendalian aduan gangguan seksual dengan cepat, mudah dan kos minimum. Saya berpendapat adalah lebih kos efektif, sistematik dan memudahkan mobilisi sekiranya tribunal ini juga ditubuhkan di Sabah dan Sarawak agar kes-kes di dua negeri ini dapat didengar dengan cepat dan diselesaikan dengan segera. Selain itu, pewujudan pejabat khas tribunal di setiap negeri ini akan memudahkan sistem merekodkan aduan, sistem pemfailan dan penyimpanan rekod dan fail-fail kes berkenaan. Ini juga adalah sebagai satu langkah menggalakkan bangsa tampil ke depan dan tidak takut melaporkan kes gangguan seksual. Yang terakhirnya saya ingin Datuk yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada pemberian khas sebanyak RM300 juta yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sabah dan Sarawak yang telah diwartakan pada 24 hari bulan November 2023 yang diumumkan sebagai penyelesaian secara interim sementara proses memuktamadkan formula semakan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak bagi jangka panjang. Rakyat Sabah sudah tentu mengharapkan agar sebarang perundingan mengenai formula semakan pemberian khas kepada Sabah yang hendak dimuktamadkan ini hendaklah mengambil kira jumlah tuntutan 40% hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dari Sabah seperti yang termaktub dalam perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang sekian lama menjadi perjuangan rakyat Sabah. Jadi Datuk Yang di-Pertua, sekian saja persoalan-persoalan yang ingin saya bangkitkan berkaitan isu-isu belanjawan 2024 ini dan diharapkan segala persoalan yang saya bangkitkan ini akan diberikan perhatian dan jawapan sewajarnya daripada pihak kementerian yang terlibat. Semoga belanjawan 2024 ini adalah belanjawan yang mengambil kira pelbagai aspek dan memenuhi keperluan semasa semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi impak daripada kemelut ekonomi global. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih YB. Ahli Mohd. Sekarang ini dah tiba jam 1:30 hari, maka Dewan ini akan ditangguhkan, akan bersidang semula jam 2:30 petang.